ceritakan sedikit hadis yang ke-14 dalam kitab ini, iaitu mengenai kelembutan hati itu adalah rahmat. Kelembutan hati itu adalah rahmat. Baik, kita dengar sedikit hadis Rasulullah SAW. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanimud du'a inda riqah fa innaha rahmah." Baik. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul berpesan kepada kita, ambillah peluang kesempatan berdoa ketika hati tengah lembut, kerana sesungguhnya kelembutan hati itu adalah rahmat Allah. Rasulullah ajar kita, dia pesan kepada kita, doalah semasa hati kita tengah lembut. Kerana di sana, bila semasa hati kita tengah lembut tu, adanya rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Ingat, bila adanya rahmat Allah, di samping itu ada pengampunan daripada Allah. Baik. Bila mana? Okey, bila kita cerita hati lembut, dia lawannya dengan keras. Kenapa hati kita boleh jadi keras? Ada beberapa faktor. Antara yang Syekh sebut yang pertama, iaitu yang pertama, bila kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amalan kita tengok, kita cek amalan kita. Bila kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati kita sedikit demi sedikit akan menjadi keras. Yang kedua, Syekh guna pesan yang kedua, bila kita tidak jaga pemakanan kita. Makanan tu penting sebab ia jadi darah daging. Rezeki yang kita dapat dari mana, kita bagi pada anak-anak kita, pada isteri suami kita, menjadi darah daging bagi kita. Yang syak, yang syubhat, cuba kita elakkan. Kita makan, bila kita halal, kita tahu benda tu halal, kita makan. Pemakanan. Kemudian yang tiga, Syekh pesan, dengan kesibukan dunia. Kesibukan dunia, kita mengejar dunia, kita sibuk dengan dunia sehingga kita lupa amalan lain, dan sedikit demi sedikit hati kita akan menjadi keras. Daripada hadis yang saya bacakan tadi, hadis yang saya bacakan tadi, kat situ Nabi pesan ada 3 situasi di mana hati kita boleh menjadi lembut, dan ketika hati kita menjadi lembut, itulah rahmat Allah datang, dan ketika rahmat Allah datang itulah kita berdoa. Yang pertama, situasi yang pertama ketika mana? Waktu tengah malam. Biasa kalau kita tidur, kita akan terjaga. Waktu tengah malam kita jaga. Kalaulah kita penat sekalipun, Rasulullah pesan pada kita, Rasul ajar kepada kita. Saya teringat tuan guru saya Ustaz Kamal, dia berpesan, dia berpesan dalam kuliah, dia kata, bila kita terjaga tidur malam, kita baca ni, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun Allahumma gfirli. Yang paling pendek kita panggil, kita ambil lah, Allahumma gfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Baca yang pendek tu pun dah memadai. Itu daripada guru saya, Ustaz Kamal. Ustaz Kamal pesan, kita baca yang pendek, Allahumma gfirli. Kalau kita tak ingat dalam bahasa Arab, kita baca dalam bahasa Melayu, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Ketika itulah, ketika itu kalau kita tengah bangun tidur, kita tersedar daripada tidur, masa itulah hati kita lembut, kita rasa kita masih lagi tak fikir tentang masalah, kita masih lagi, orang kata fresh, kita tersedar daripada tidur. Jadi kat situ Nabi ajar Allahumma firli. Kerana apa? Nabi pesan, bila kita tersedar daripada tidur, kita buat 2 perkara ni. Kita berdoa, insya-Allah doa itu dikabulkan. Kalau kita solat itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak dapat salah satu, kita tak dapat dua-duanya, kita buat salah satu. Kita berdoa, dan lebih afdal adalah bangun malam, solat tahajud 2 rakaat sekurang-kurang, itu lebih afdal. Baik, yang kedua situasinya waktu bila Allah jentik hati kita ni. Kadang-kadang situasi ni bila kita duduk seorang-seorang, kita akan terkenang dosa-dosa yang lalu. Ketika itulah Allah jentik hati kita. Untuk apa? Untuk kita berdoa. Ketika itulah hati kita tengah lembut, kita terkenang dosa-dosa kita yang lalu, maka
kita doa kepada Allah kerana dengan faghfirli, Allahumma faghfirli, kerana di sana ada rahmat Allah. Di samping rahmat Allah itu ada pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kadang-kadang kita terkenal kita duduk-duduk, dulu aku ni suka balik-balik sekolah jalan kaki, curi rambutan Makcik Kia. Contoh, okey, mungkin kita pernah pancitkan tayar cikgu kita, tayar kereta cikgu kita. Itu dosa-dosa kita yang lalu kita terkenal. Okey. Yang ketiga, Nabi ajar kita berdoa ketika mana bila kita mendengar kematian. Bila kita ada ayah yang meninggal kan. Bila kita dengar orang meninggal, kita rasa sampai masa kita juga akan pergi juga. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa ini akan menemui kematian. Jadi kat situ bila kita teringat tentang kematian, hati kita akan rasa, wah, aku juga akan mati. Bila kita tak tahu, bila masa Allah boleh ambil hati kita. Baik. Baik. Tuan, 3 situasi yang saya sebutkan tadi. 3 situasi di mana kelembutan hati, bila berlaku 3 situasi itu, rahmat Allah akan datang pada kita. Baik, nak cerita tentang rahmat Allah ni, saya nak bawakan satu cerita tentang surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, Rasulullah pesan kepada kita yang berbunyi, man qara'a surah Al-Kahfi yawmal jum'ah adha'a lahu minan nur ma baina jum'atain. Rasulullah pesan, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, adha'a lahu minan nur, dia akan diterangi cahaya ma baina jum'atain, di antara 2 Jumaat. InsyaAllah esok kita akan bertemu pada hari Jumaat, insyaAllah. Dan Jumaat akan datang, bila kita baca surah Al-Kahfi, dia akan diterangi cahaya kehidupan kita hinggalah Jumaat akan datang. Rasulullah kata, selain kita diterangi cahaya, diampunkan dosa. Dengan surah Kahfi juga kita terlepas daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Kalau kita tengok surah Kahfi ni dia ada 110 ayat. Surah Kahfi ada 110 ayat, sangat panjang. Tapi Allah kata, Rasulullah kata, Nabi pesan pada kita, barang siapa, dalam satu riwayat hadis, barang siapa yang menghafal 10 ayat awal dan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi, maka dia terlepas daripada fitnah Dajjal. Nauzubillah min zalik. Dajjal, fitnah Dajjal ni sangat hebat. Kita tak mampu nak menghadapinya. Kalau kita cerita pasal Dajjal ni terlalu panjang, satu hari pun tak habis. Okey. Di sebalik cerita surah Al-Kahfi ni, bila kita cerita je surah Al-Kahfi ni, kita akan terbayang, oh, Ashabul Kahfi. Baik, sebenarnya dalam surah Al-Kahfi ni dia ada 4 kisah. Yang biasa kita dengar Ashabul Kahfi. Yang kedua, dia menceritakan tentang 2 orang pemuda yang berebutkan harta. 2 orang pemuda. Dia 2 orang pemuda, dia memiliki kebun, dia diuji dengan harta. Yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana diuji dengan ujian ilmu. 2 tu, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan yang keempat, kisah tentang Zulkarnain, di mana dia menceritakan tentang ujian kuasa. Baik, di sini saya nak ambil satu kisah dalam yang kita nak kaitkan dengan rahmat Allah tadi tu. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fisyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud cerita Ashabul Kahfi ni, ketika mana mereka ni, pemuda-pemuda ni mencari perlindungan ilal kahfi, di dalam gua. Faqalu rabbana, mereka berdoa. Allah Ta'ala ajar kita doa melalui surah ni, ayat yang ke-10 daripada surah Al-Kahfi. Faqalu rabbana, mereka berdoa, Rabbana atina, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku, Rabbana atina min ladunka rahmah, kurniakanlah aku rahmat, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan tunjukkanlah ke jalan yang benar dalam setiap urusan kami. Baik, kat situ guru saya pesan, guru saya
di sana kita boleh ambil iktibar, di mana Ashabul Kahfi ni kita tahu tentang sejarah cerita dia, di mana Allah telah tidurkan mereka ni selama 309 tahun. Ketika mereka nak masuk gua, mereka tak minta makan dan minta minum, tak minta senjata ke, pakaian ke, tempat tidur yang selesa, tapi mereka minta satu doa. Tadi ayat saya bacakan, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku rahmat dan berilah petunjuk dalam setiap urusanku. Okey, rahmat Allah. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Rahmat tu apa? Rahmat tu kasih sayang. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Dengan rahmat Allah, kita masih lagi hidup. Kita masih lagi boleh berjumpa dengan kawan-kawan. Kita boleh bernafas, kita boleh tengok matahari, kita boleh tengok siang. Dengan rahmat Allah juga, dengan rahmat Allah juga, kita boleh masuk syurga dengan rahmat Allah. Baik, macam mana kita nak dapatkan rahmat Allah tu? Senang je. Guru saya pesan, baru yang sebentar tadi kita baca pagi tadi, guru saya pesan kita banyakkan selawat. Benda yang paling mudah dan paling senang ialah dengan selawat. Dan amalan yang sedikit tapi pahala dia sangat besar dengan berselawat. Kerana apa? Dalam satu selawat bersama dengan 10 rahmat, 10 selawat InsyaAllah dengan selawat hati kita menjadi tenang. Allah sayang, Rasulullah ingat kepada kita, kita pun nak jumpa dengan Rasulullah. Berapa ramai umat Islam dalam dunia ni? Adakah kita tergolong dalam golongan itu? Ya Allah, tak tahu lagi kan? Saya tak tahu lagi dia. Jadi dengan berselawat tu, InsyaAllah rahmat akan datang. Kasih sayang Allah itu akan bersama-sama kita. Okay, Ustaz. Okay, rasanya setakat tu je lah yang nak sampaikan pada hari ini. InsyaAllah perkongsian tak seberapa. Saya tak selayaknya berada di sini di hadapan menyampaikan tazkirah. InsyaAllah ada orang yang lebih hebat daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum saya ni menutup majlis, Syekh Una selalu bila dia nak tutup majlis dia selalu selawat Mubin. Itu saja. Baik, kita sama-sama selawat Mubin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan sebab sudah datang. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala